Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua orang sihat. Okey, kali ini adalah untuk mata pelajaran Malay. Okey, untuk year 3. Okey, saya harap kamu semua dah jawab kuis yang saya bagi online. Okey, cuma klik je kat link tu, lepas tu kamu boleh jawab soalan yang saya bagi mengenai kata ganti nama diri. Okey, hari ini saya akan bercerita dengan lebih detail mengenai kata ganti nama diri. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, kita punya work untuk hari ini ialah kata ganti nama with kata ganti nama kata nama ganti nama. Okey, so kata nama sebenarnya terdapat 3. Okey, kita dapat 3 jenis, iaitu kata ganti nama, okey, kata ganti nama am dan kata nama khas. Okey, tak ada 3 jenis. Tapi untuk hari ini saya cuma terangkan satu jenis saja, iaitu kata ganti nama. Okey, so kata ganti nama, okey, dia terbahagi kepada 3 jenis. Okey, terbahagi kepada 3 jenis. Kata ganti nama diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Okey, kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, apa yang membezakan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga? Okey, mari kita tengok. Okey, so kata ganti nama diri pertama adalah apabila contohnya adalah saya, aku, kami, patik, hamba dan kita. Okey, bermaksud kata itu melibatkan diri kita sendiri. Okey, contohnya ini kamu. Okey, kamu. Okey, ni kamu bercakap dengan seseorang. Okey, ni seseorang. Okey, kamu ni adalah kata ganti diri pertama. Okey, kamu ni kata diri pertama. Okey, kalau kamu bercakap dengan dia ni, dia akan jadi saya ingin pergi ke sekolah. Contoh saya bercakap dengan Zaim. Okey, Zaim, saya akan pergi ke rumah kamu. Okay, saya teacher menggunakan saya kerana saya mewakili diri saya sendiri. Saya yang nak pergi rumah Zaim, bukan Zaim ataupun bukan Furqan nak pergi rumah Zaim. Saya nak pergi, teacher yang nak pergi rumah Zaim. So dia adalah kata ganti diri pertama. Okey, saya. Okey, contoh lain adalah saya, aku, kami, kita, hamba, patik. Okey, pada untuk patik dan hamba ini adalah digunakan ketika pada zaman dahulu ataupun kita panggil dia sebagai bahasa istana. Okey, bukan kalau kita sekarang kita tak gunalah patik dengan hamba ni di zaman-zaman dulu saja. Okey, ataupun diraja. Okey, kita guna patik dan hamba. Okey, next is kata diri kedua. Okay, kata diri kedua adalah orang yang kedua. Ni orang yang kedua. Okey, orang yang kedua. Okey, contohnya saya ingin pergi ke rumah kamu. Okey, teacher bagi tahu kan. Contohnya Akril, saya mahu pergi ke rumah kamu. Kamu tu adalah merujuk kepada Akril, orang yang teacher bercakap dengan orang tu. So I tengah bercakap dengan Akril. Ni Miss Nurul. Miss Nurul cakap dengan Akril kat sini, Akril. Okey, so I cakap kat Akril, Akril, saya nak pergi ke rumah kamu. Kamu tu adalah merujuk kepada Akril. Okey, so kat sini kata diri kedua. Okey, selain kamu, apa yang boleh kita guna adalah anda, awak, kamu, kalian, tuanku. Okey, kalian ni untuk kalau ramai-ramai orang Okey, tuanku. Tuanku ni pun salah satu bahasa istana. Okey, kita orang biasa, bukan raja, bukan sultan, kita tak boleh guna tuanku. Tuanku hanya boleh digunakan oleh orang-orang diraja. Macam contohnya kalau I cakap dekat Akril, tuanku nak pergi mana? Tak boleh macam tu. Okay, tak boleh, kena cakap dekat raja. Contohnya kalau I jumpa dengan raja, cakap tuanku nak pergi mana? Boleh macam tu. Okay, tapi kalau kita orang-orang biasa ni, kita tak boleh cakap, kita tak boleh gunakan bahasa istana tuanku. Okey.
Alright, so next is kata diri ketiga. Dia kata diri ketiga adalah contohnya adalah beliau, mereka, dia, baginda dan nya. Okey, contohnya kat sini. Ini Miss Nurul, ini Zaim dan ini adalah Dylan. Okey, ni Dylan. Ni Miss Nurul. Okey, Miss Nurul bercakap dengan Akril mengenai Dylan. Okey, contohnya saya cakap Akril, Dylan tu ada pensel. Dia pensel dia cantik. So dia tu okey, dia merujuk kepada Dylan. Okey, saya bercakap dengan Akril tapi Dylan tak ada. Dylan tak wujud kat sini. Saya bercakap dengan Akril je tapi saya bercakap mengenai Dylan. Okey, so Dylan ni adalah kata diri ketiga. Kita merujuk kepada orang lain, Dylan ni. Okey, contohnya yang lain adalah beliau, mereka, dia, baginda dan nya. Okey, baginda sekali lagi saya cakap, baginda ni adalah untuk royal, untuk bahasa istana. Okey, kita tak boleh gunalah baginda. Kita merujuk kepada orang istana. Okey. Okey, contoh lain macam saya kata Zaim dan Akril. Zaim ada sebiji bola. Dia bermain dengan bola. So maksudnya I tak cakap dengan Zaim, tapi I bercakap mengenai Zaim dengan ni Zaim. Contohnya ni ni Miss Nurul, ni Akril, ni Zaim. So Zaim adalah orang ketiga. Zaim tak ada dalam conversation ni, dalam masa I bercakap ni Zaim tak ada. Tapi kita merujuk kepada Zaim. Okey, so ini maksudnya dari diri ketiga. Contohnya macam beliau, mereka pergi ke sekolah. Okey, mereka pergi ke sekolah. Okey, ini kamu. Okey, ini mereka ni ramai kan, mereka. So okey, so mereka yang ni, mereka pergi ke sekolah. Ini kamu bercerita mengenai mereka. Mereka pergi ke sekolah. Dia adalah kata ganti nama ketiga. Kamu tak terlibat pun dalam mereka ni. Kamu tak ada dalam mereka ni. Okey, kamu merujuk kepada orang lain. Itu adalah kata ganti nama ketiga. Okey. Alright. So, apa yang teacher nak suruh you buat sekarang? Okey. Ambil exercise book, okey. Tulis walk and wave kata ganti nama, wave kata nama ganti nama. Okey, you kena salin ni 3 benda ni, kata nama. Lepas tu ada 3 jenis, okey. Kata nama, kata ganti nama, kata nama kata nama khas. Okey, ni salin. Lepas tu salin semua ni. Tapi yang mana teacher bulat-bulat ni tak payahlah. Tak payahlah bulat-bulat ini, tak payahlah ni. Ni pun tak payahlah. Contoh ni, ini pun I saja je conteng. Okey, you kamu semua kena salin yang ni je. 3-4 benda ni. Boleh? Okey, macam mana nak salin? Okey, daripada video yang teacher buat ni, tekan pause. Okey, tekan pause, lepas tu pun ambil buku salin. Okey, boleh guna exercise book Okey, so sampai sini saja. Hingga kita berjumpa lagi. Bye.